Berjumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan membawa Anda ke awan biru. Apabila berada di awan biru, kita pastinya berasa agak panik apabila berlaku gekaran, seolah-olah kapal terbang yang kita naiki itu akan terhempas. Di sini saya akan kongsikan kenapa perkara ini boleh berlaku. Adakah kita perlu bimbang dengan situasi yang mengerikan itu? Bagi semua orang yang pernah menaiki kapal terbang, pastinya Anda pernah merasai turbulence. Apa itu turbulence? Turbulence adalah pergolakan ataupun gekaran yang kita rasakan ketika kita berada dalam pesawat semasa berada di udara. Sememangnya gekaran ini memberikan perasaan ngeri, seolah-olah pesawat tersebut mungkin akan terhempas. Apabila gekaran berlaku, juru terbang akan meminta Anda untuk kembali ke tempat duduk dan lampu amaran pemakaian tali pinggang keselamatan juga akan dipasang. Namun, ramai yang tidak tahu bahawa risiko gekaran adalah sangat rendah berbanding risiko Anda memandu kenderaan untuk pergi ke lapangan terbang sekalipun. Perkongsian kali ini, saya akan berkongsi mengenai faktor apakah yang menyebabkan berlakunya turbulence dan sebab kenapa Anda tidak perlu risau. Udara bukannya sentiasa berada dalam keadaan yang statik dan ianya sentiasa bergerak. Oleh kerana udara sentiasa dalam pergerakan, jadi turbulence berlaku apabila kapal terbang menghadapi pergerakan atmosfera yang tidak teratur. Inilah yang menyebabkan Anda merasakan gekaran dan perjalanan yang bergelora ketika berada dalam kapal terbang. Dalam dunia penerbangan, ianya sesuatu yang tidak dapat dielakkan bagi juru terbang untuk menempuh keadaan yang berbeza pada setiap masa. Bagi juru terbang, turbulence adalah perkara yang normal dan sudah pasti dijangkakan. CAT atau juga dikenali sebagai Clear Air Turbulence adalah sejenis turbulence yang terjadi tanpa dikaitkan dengan kehadiran awan. Oleh itu, agak sukar bagi juru terbang untuk mengesan CAT secara visual maupun menggunakan peralatan radar cuaca konvensional. Pada umumnya, turbulence CAT ini berlaku pada ketinggian 20.000 kaki atau sekitar 6 km dan biasanya terjadi pada aliran angin yang sempit dan kencang atau biasanya ditafsir sebagai jet stream. Selain itu, CAT juga lebih berisiko mengakibatkan keadaan berbahaya berbanding faktor yang lain karena ia seringkali berlaku secara tiba-tiba tanpa sebarang amaran karena ia berlaku pada kawasan yang tidak berawan. Persoalannya di sini bagaimana seorang juru terbang itu mengawal turbulence. Di sini kita tidak perlu risau kerana juru terbang adalah orang yang sangat terlatih. Juru terbang sentiasa berpandukan berbagai sumber bagi menguruskan pemanduan kapal terbang. Bagi mengelakkan gekaran berlaku, juru terbang menerima ramalan serta laporan cuaca sebelum berlepas. Juru terbang juga akan berkomunikasi dengan juru terbang lain dan pengawal trafik udara di saat penerbangan. Kapal terbang terbaru juga akan dilengkapi dengan sensor yang dapat merasai gekaran secara automatik dan melaporkan gekaran tersebut kepada pengawal trafik udara. Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya turbulence? Di sini saya akan kongsikan sedikit faktornya. Yang pertama adalah ribut petir. Apabila udara panas yang meningkat melalui udara yang lebih sejuk atau ketika aliran jet bertemu satu sama lain, ini mengakibatkan beberapa timbunan. Hal ini adalah biasa dan sering berlaku pada musim panas. Keadaan atmosfera ini menyebabkan ribut petir dan pembentukan awan cumulus. Ribut ini mengakibatkan turbulence dan hujan batu juga mampu merosakkan tingkap kokpit juru terbang. Faktor yang kedua adalah kawasan pergunungan. Sekiranya ada angin yang kuat, udara mungkin naik ke atas apabila ia menemui gunung yang lebih tinggi.
Ini boleh menyebabkan gelombang yang boleh dirasakan pada ketinggian yang tinggi dan pada jarak yang jauh. Akibatnya, kita kadang-kadang mengalami pergolakan apabila melepasi kawasan gunung. Faktor yang ketiga adalah disebabkan oleh aliran receh angin. Receh angin adalah kadar hala laju dan arah angin yang berubah mengikut jarak. Receh angin menegak adalah kadar perubahan angin mengikut altitude, manakala receh angin mendatar adalah kadar perubahan angin di atas permukaan mendatar. Arus menurun dan menaik dalam awan adalah berbahaya kepada pesawat ringan yang tidak dilengkapi dengan peralatan canggih untuk mengesannya. Faktor keempat yang boleh menyebabkan gegaran ialah turbulen yang disebabkan oleh kapal terbang lain. Wake turbulence adalah gangguan di atmosfera yang terbentuk di belakang sebuah kapal terbang apabila ia berlepas. Ianya berlaku apabila udara berputar terhasil pada sayap kapal terbang semasa kapal terbang menghasilkan gaya angkat atau lift. Namun, ada cara untuk mengelakkan wake turbulence ini. Juru terbang selalunya akan mengelakkan daripada berlepas melalui lintasan penerbangan yang baru saja digunakan oleh kapal terbang lain. Mengapa anda tidak perlu risau jika berlakunya turbulence ataupun jika berlakunya gegaran semasa berada di udara? Yang pertama, juru terbang tidak begitu bimbang terhadap turbulence kerana ianya sangat umum berlaku. Untuk pengetahuan kita semua, menurut statistik gegaran tidak menyebabkan kapal terbang terhempas, namun hanya membuatkan anda kurang selesa. Kecederaan yang berlaku disebabkan gegaran adalah kerana anda tidak mematuhi arahan juru terbang untuk kembali ke tempat duduk dan memakai tali keselamatan. Bagi juru terbang, turbulence adalah normal dan tidak terlalu merisaukan. Sebab kedua, kenapa kita tidak perlu bimbang apabila berlaku gegaran ialah kita perlu tahu bahawa juru terbang melakukan latihan penerbangan pada setiap masa. Juru terbang diwajibkan untuk mengikuti latihan setiap 6 bulan sekali. Mereka perlu melalui penilaian kebolehan dan sikap, ujian psikologi dan kecekapan, peperiksaan mengemudi dan situasi kecemasan dalam simulator. Ini memastikan juru terbang sentiasa bersedia dan peka serta berkebolehan untuk memandu kapal terbang dalam pelbagai keadaan yang berisiko. Sebab yang ketiga, memandu kereta dan berjalan kaki lebih berisiko menyebabkan kemalangan berbanding kapal terbang. Kita sentiasa beranggapan bahawa kapal terbang adalah satu media pengangkutan yang paling membahayakan kerana kita tidak mempunyai kuasa untuk mengawal dan memandu kapal terbang tersebut. Selain itu, faktor jarak antara langit dan darat juga mempengaruhi fikiran kita. Hakikatnya, kapal terbang merupakan medium pengangkutan paling selamat jika dinilai mengikut statistik kemalangan maut yang berpunca daripada pengangkutan lain. Menurut Mohsin Aziz, iaitu seorang penganalisis penerbangan, kebarangkalian kemalangan kapal terbang adalah 1/7.200 kalau dibandingkan dengan kereta adalah 1/415. Jadi, jika dibandingkan secara langsung, maknanya kapal terbang adalah 61 kali lebih selamat daripada menaiki kereta. Manakala kebarangkalian kemalangan ketika berjalan kaki adalah 1/750. Jika dibandingkan dengan menaiki kapal terbang, ia 60 kali lebih bahaya. Dan yang keempat, juru terbang tahu bila turbulence akan berlaku. Dalam kebanyakan kes, juru terbang tahu tentang keadaan bergolak di hadapan dan boleh menghidupkan amaran pemakaian tali keselamatan serta membuat pengumuman mengenainya kepada penumpang dan anak kapal. Juru terbang juga dibantu oleh laporan cuaca pra-penerbangan, radar kokpit dan laporan dari pesawat lain di kawasan itu. Untuk pengetahuan kita semua, teknologi terbaru bakal mengurangkan turbulence ataupun untuk mengurangkan gegaran ini. Syarikat Boeing kini sedang menguji teknologi penginderaan jauh bagi mengurangkan turbulence. Linar ini melibatkan laser yang dipasang di hadapan pesawat yang akan menembak dan memetakkan sebarang pergolakan yang masuk. Hal ini akan membantu untuk mengurangkan gegaran
agar para penumpang dapat menikmati perjalanan yang selesa. Kesimpulannya, kemalangan boleh berlaku atas banyak faktor. Arus modernisasi dan peralihan masa menghasilkan berbagai teknologi baru yang bertujuan untuk memudahkan serta melancarkan kehidupan seharian. Diharapkan kita dapat memahami mengapa seringkali berlakunya gekaran atau turbulence dari segi saintifik dan segi sebanyak dapat mengurangkan kerisauan kepada kita semasa menaiki pesawat. Sekian.